telah melihat sedikit berkenaan dengan pengenalan apakah itu spiritual care ataupun penjagaan spiritual, dan apakah kepentingannya dalam perkhidmatan kesihatan, ataupun apakah ia perlu dalam perkhidmatan kesihatan kita, dan apakah kaitannya dengan program hospital Mesir Ibadah yang kita telah buat. Jadi selepas itu kita telah lihat juga spiritual distress, iaitu dalam memberikan perkhidmatan spiritual care, kita nak tahu apakah keadaan yang sebenarnya kita nak elicit daripada pesakit ataupun nak tahu daripada pesakit. Dan keadaan yang paling kita takuti adalah spiritual distress, iaitu pesakit akan mengalami total loss of hope, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang saya bacakan di awal pembentangan kedua tadi. Apabila seseorang itu dia mendapati bahawa doa dia ataupun harapan dia tidak ditunaikan oleh Allah SWT, maka dia telah tinggalkan doa. Dia telah kecewa dan tinggalkan doa. Ini adalah keadaan yang digambarkan sebagai spiritual distress. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengalami sesuatu ujian, ini adalah daripada konteks yang sebenar. Saya pernah berjumpa dengan satu pesakit kanser pankreas. Kanser pankreas ni selalunya once kita dapat diagnosis kanser pankreas, biasanya kita tak akan berikan apa-apa harapan lah kepada pesakit, dan pesakit pun tahu yang dia tak akan dapat survive daripada kanser pankreas, lagi-lagi head of pancreas. Jadi pesakit ni beritahu kenapa dia mendapat penyakit ini sama macam mana mak dia dapat dan adik dia meninggal dunia. Jadi pada ketika itu kita tanyakan kepada dia, adakah agama ni boleh membantu, ataupun apakah kepercayaan yang cik pegang boleh membantu cik dalam menghadapi situasi yang sangat berat ni. Dia kata, doktor, dulu saya adalah seorang penganut agama yang baik. Dia kata, dia ni adalah Kristian. Dia kata, I used to attend mass. Mass ni macam solat berjemaah lah, pada hari Ahad macam tu, mass. Tapi bila saya dapat diagnosis ni ataupun saya dapat penyakit ni, saya tak pergi lagi ke mass. Jadi dia telah menzahirkan ketidakpercayaan dia dah kepada agama ni boleh membantu dia lagi dalam keadaan begini. Lebih-lebih lagi bila dia kecewa bahawa dia juga dapat penyakit yang sama macam mak dia dan adik dia. Okey, tuan-tuan dan puan, Jadi oleh kerana itu, spiritual distress adalah satu perkara yang telah berlaku kepada pesakit kita, tetapi kita yang tak pernah elicit daripada mereka, kerana perkara ni kalau kita tak explore, memang kita tak akan tahu. Okey. Jadi tadi kita dah tahu satu keadaan yang mana kita nak elicit daripada pesakit, dan dalam pembentangan ketiga ni, compassionate presence, ialah kita akan bercakap tentang intervention ataupun apa yang kita boleh buat kepada pesakit yang kita dah dapati dia sebagai ada isu spiritual ataupun krisis spiritual dan sebagainya, terutamanya spiritual distress. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini adalah compassionate presence. Compassionate presence ni merupakan salah satu intervention yang dicadangkan oleh ISPEC, ataupun dalam modul yang kita ambil lah daripada Honolulu, Hawaii, dan juga George Washington Institute of Spirituality and Health. Yang merupakan ni satu intervention utama dalam spiritual care. Utama, maknanya kalau kita kata kita nak bagi spiritual care service, the first thing is to provide compassionate presence. Macam tu. First thing yang kita boleh buat kepada pesakit adalah kita offer ataupun kita berikan dia compassionate presence. Okey, jadi compassionate presence ni, kalau saya nak terangkan dengan bahasa lebih mudah, compassionate presence berasal daripada perkataan compassion, compassion yang kalau dalam bahasa Melayu tu diterjemahkan sebagai belas ihsan.
Tetapi kalau kita nak terjemahkan secara bahasa istilah ni, dia jadi macam satu perkara yang kita pun susah nak relate. Belas ihsan, adakah ia merangkumi kasih sayang ataupun dia kesian dengan orang kan? Tetapi dalam konteks, kalau konteks spiritual care, compassion ni adalah satu perbuatan yang mereka describe sebagai to suffer with, suffering with, ataupun merasai penderitaan tu. Kita dah belajar tentang simpati, kita dah belajar tentang empathy. Empathy, we put ourselves in our other shoes kan? Kita faham orang lain. Contoh sabarlah makcik, saya faham kesusahan makcik. Itu adalah empathy. Empathy. Tetapi dalam spiritual care, kita diperlukan untuk pergi lebih dalam daripada itu, iaitu compassion. Compassion ni yang seperti mana saya katakan tadi, mereka describe sebagai to suffer with ataupun suffering with, merasai penderitaan tu bersekali dengan orang yang kita sedang berikan perhatian. Okey, sebagai contoh, pernah tak kita tengok ada pesakit kanser yang lepas kemo dia botak, kepala dia dah tak ada rambut kan? Lepas tu ada ahli keluarga dia yang sama-sama botakkan rambut sekali. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pernah tengok dalam media masa ataupun pernah lihat secara real life. Dan proses ataupun tindakan menyamai dengan pesakit tu adalah dipanggil compassion. Menyamai. Dan kita sebagai anggota kesihatan, sebenarnya kita ni orang yang paling dekat dengan pesakit kan? Paling dekat sekali dengan pesakit. Kita taklah perlu sampai botakkan sekali kepala kita dengan pesakit walaupun dia dah mengalami kemo kan? Tetapi action of compassion ataupun compassionate presence ni lah yang kita nak offer kepada pesakit. Dan hari ni insya-Allah kita akan belajar bagaimana kaedah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi lebih panjang, sekali lagi satu reflection. Tulisannya kecil, tak apa, saya akan bacakan. Ini satu kisah, dia bukan satu hadis, tapi kisah dia agak lengthy. Tapi tak apa, kita akan cuba tengok kisah ni kerana dia ada dia boleh illustrate how compassionate ataupun compassion ni being practiced. Suatu ketika anak seorang sahabat telah hilang, sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat itu telah pergi mencari anaknya. Semasa dia mencari, dia mendapati sekumpulan kanak-kanak bermain dan melihat anaknya berada di antara mereka. Dia melihat Rasulullah SAW sedang duduk tidak jauh daripada kanak-kanak tersebut, sedang duduk di situ memerhatikan anak-anak yang sedang bermain itu. Jadi sahabat itu datang ke hadapan Nabi SAW dan selepas itu menyampaikan salam. Dia bertanya kepada ya Rasulullah, saya telah mencari anak saya dan mendapati dia bermain di sini. Adakah saya mendapat izin untuk membawanya balik? Dia minta izin daripada Nabi sebab dia nampak anak dia sedang bermain dalam kumpulan kanak-kanak yang sedang Nabi SAW tengok tu. Dia minta izin daripada Nabi, boleh tak saya bawa balik anak saya? Jadi Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah dia bermain sedikit lagi. Jadi sahabat dia pun balik. Dia tak ambil anak dia. Dan dia datang lagi. Sahabat itu meminta izin untuk bawa anak punya pulang sekali lagi. Dan Rasulullah SAW beritahu dia, lelaki itu meminta izin dan sekali lagi Rasulullah kata memintanya untuk membiarkan anaknya bermain lagi. Dua kali dia minta. Jadi kali ketiga sahabat itu datang dan kembali lagi. Sekali lagi dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengambil anaknya. Dan kali ini Rasulullah SAW memberinya izin. Sekarang kamu boleh ambil anakmu. Ketika lelaki itu hendak mendekati anak-anak itu dan memanggil anaknya, Rasulullah SAW memanggil dia balik. Jadi dia nak pergi ambil anak dia, dia nak panggil anak dia, Rasulullah SAW panggil dia balik. Dan apabila dia kembali kepada Rasulullah, Nabi SAW beritahu kepada dia, ambillah anakmu, tetapi apabila kamu memanggilnya, jangan kamu memanggil dia sebagai anakku. Panggillah dia dengan namanya. Okey.
Kemudian sahabat itu sedikit ingin tahu mengapa arahan itu diberikan, dan dia bertanya kepada Rasulullah, anak itu adalah anak saya, dan jika saya memanggilnya sebagai anak saya, adakah itu menjadi masalah? Kenapa Nabi SAW tak bagi dia panggil anakku, kan? Jadi air mata Nabi SAW mula jatuh, dan dia menjawab, wahai sahabatku, di antara anak-anak itu ada anak yatim. Jika kamu memanggil anakmu sebagai wahai anakku, anak-anak yatim itu mungkin akan merasai kehilangan bapa mereka, dan mungkin mereka akan merasa sedih. Jadi untuk mengelakkan ini, saya telah meminta supaya kamu memanggil anak dengan namanya, supaya tidak melukakan perasaan mereka. Nabi kata begitu. Jadi Nabi kata, jangan panggil anakku, panggil nama dia. Sebab kanak-kanak yang lain tu ada anak-anak yatim yang bila kalau dia dengar kamu memanggil anakku, mereka akan terasa bapa dia dah tak ada. Dia akan terasa bapa mereka dah tak ada. Siapa lagi yang nak panggil mereka sebagai anakku tu, kan? Sahabat kagum dengan tahap keprihatinan dan kepekaan Rasulullah. Lelaki itu membawa anaknya kembali kepada Rasulullah untuk minta izin. Dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, kan, mengapa kamu duduk menonton kanak-kanak ini? Sekali lagi dengan air mata yang mengalir, Rasulullah SAW menjawab, saya mematikan kanak-kanak itu dan duduk berdekatan supaya mereka tahu bahawa walaupun mereka tidak mempunyai bapa, mereka masih lagi mempunyai Rasulullah SAW untuk menjaga mereka. Bagaimana sifat Nabi SAW ni dalam kisah ni illustrate how compassionate presence being practiced. Kita kadang-kadang tak perlu pun nak cakap apa-apa kepada pesakit, tak perlu pun. Kita tak payah pun nak nasihat dia. Kerana itu keistimewaan compassionate presence ni, bila kita berada bersama dengan pesakit, bagi masa dengan pesakit, dengar apa yang dia nak cakap, itu adalah satu perkara yang besar sekali yang mereka akan rasa. Dan itulah yang dinamakan compassionate presence. Dan oleh kerana compassionate presence ni tak perlu cakap apa-apa, tak perlu cakap apa-apa. Nabi SAW tak perlu cakap dengan kanak-kanak tu, kan? Oleh kerana tak perlu cakap apa-apa, semua di antara kita boleh buat compassionate presence. Cuma mungkin kita tak perasan, ataupun kita tak ada masa untuk buat perkara tu sebelum ini. Dan hari ini kita belajar bahawa rupanya compassionate presence tu begitu penting dalam spiritual care. Okey. So untuk ini, saya pun ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu boleh. Okey, satu klip daripada Cleveland Clinic di Amerika Syarikat. Klip ni dah lama, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun pernah lihat klip ni, tapi nanti kita akan discuss. Kita mainkan dulu, insya-Allah. Silakan.
Terima kasih. Jadi tajuk klip ni adalah The Heart of Compassion. The Heart of Compassion. Saya pun bila melihat klip ni, daripada first saya tengok klip ni mungkin dalam tahun 2015-2016. Masa tu kita ingat ni satu macam karya yang biasa, untuk menunjukkan ataupun iklankan satu klinik, perkhidmatan klinik di Amerika Syarikat. Cleveland Clinic ni satu klinik yang terkenal lah di Amerika Syarikat. Tetapi bila kita lihat, rupanya bila kita lihat daripada perspektif spirituality, klip ni memberi maksud yang sangat mendalam, kerana dia tidak pun memerlukan percakapan. Dia cuma tulis, dan klip ni begitu silent sehingga kalaulah kita menyelami perasaan pesakit dengan begitu, kita tak perlu pun communicate dengan pesakit untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pesakit. Kita faham apa yang dia lalui itu pun dah cukup memadai untuk kita treat mereka differently. Jadi oleh kerana itu, dalam The Heart of Compassion ini, setiap penderitaan pesakit itu dirasai ataupun diselami oleh anggota kesihatan, for us to provide better service for them. Okey. Jadi kita terus ni objektif apa yang kita akan tengok dalam compassionate presence. Beberapa perkara berkenaan dengan suffering sikit, compassionate presence, definition tentang compassionate presence, differentiate compassion from compassionate presence, identify clinical model of compassionate presence dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang intervention dalam spiritual care, mungkin kita akan terbayang mungkin ni adalah kerja ustaz. Ustaz kat hospital saya lah yang perlu buat perkara ni. Mereka yang kami akan rujuk tentang spiritual care. Tetapi kalau kita lihat dalam apa yang dipropose oleh ISPEC, ini adalah salah satu slide dalam modul assessment of patient spirituality. Kita tengok sini dalam spiritual screening, history taking and assessment, dalam jadual yang diberikan ni adalah kita ada 3 peringkat untuk kita dapatkan status pesakit dalam spiritual, iaitu kita buat spiritual screening, spiritual history taking dan juga spiritual assessment. Kalau di dalam table ni mereka mencadangkan spiritual screening dilakukan oleh any clinical provider, nurse or person doing general screening. Mereka cadangkan spiritual screening ni sepatutnya dibuat oleh first encounter, triage kita ataupun kaki tangan kita yang berikan orientation kepada pesakit. Itu orang yang pertama jumpa pesakit. Mereka ni yang sepatutnya dah mula buat spiritual screening, sama ada pesakit ni memerlukan spiritual assessment yang lanjut atau tidak. Jadi di sinilah kita lihat bahawa kalau di barat, mereka bukan hanya bergantung kepada chaplain ataupun pegawai yang berkhidmat sebagai pegawai agama di hospital. Mereka mulakan dengan peranan kita sebagai anggota kesihatan. Kemudian spiritual history taking, kalau kita tengok clinician ataupun orang yang akan lakukan perkara itu adalah clinical medical provider, seperti physician ataupun doktor ataupun attending doktor. So spiritual history taking sepatutnya diambil oleh treating doctor. Kalau di barat ataupun di Amerika Syarikat terutamanya, semua doktor kena buat clerking tentang spiritual care ataupun spiritual history. Semua doktor kena letakkan spiritual history dalam social history. Mesti ada spiritual history. Kalau di barat kalau di sini kita belum lagi dapat praktis perkara tu, kerana kesedaran terhadap importance of spirituality pun kita belum meluas, Jadi yang ketiga, spiritual assessment. Spiritual assessment ni lebih mendalam lagi. Ini barulah mereka akan berikan kepada chaplain. Atau kalau kat Malaysia, konteks kita adalah ustaz dan ustazah di hospital. Jadi untuk kita sampai ke peringkat ini, mungkin akan mengambil masa yang akan lebih panjang ataupun masih panjang. Tetapi buat sementara ini, kalau kami di Hospital Sungai Buloh, saya akan lakukan tiga perkara ni sekali.
Jadi kita yang akan buatlah. Kita nak minta ataupun nak tunggu doktor ataupun nurses buat perkara ni, kita tahu bahawa kesedaran ni pun belum meluas. Jadi peranan unit spirituality dan kesihatan adalah untuk screen the patient, take the history and also do the assessment. Oleh kerana itu, unit spirituality dan kesihatan Hospital Sungai Buloh, kita ada saya sebagai doktor, kita ada nurse, kita ada sister, dan kita ada pegawai agama dan pembantu pegawai agama. Kita cuba untuk develop the framework. Jadi di hospital, kalau di hospital rehab Ceras, mereka ketua unit dia adalah pakar rehab, kemudian mereka ada sister, kemudian mereka ada PSH. PSH menarik ni. Bagi hospital-hospital yang tak ada pegawai agama, bukan bererti tuan-tuan dan puan-puan tak boleh buat langsung. Hospital rehab Ceras adalah contoh yang terbaik kerana mereka tak ada pegawai agama, tapi mereka telah ambil inisiatif untuk interview PSH untuk dijadikan pegawai agama. Mereka ambil PSH punya post supaya mereka ada pegawai agama di hospital melalui skim PSH. Mereka tak tunggu KKM hantar dia pegawai agama dulu baru nak buat perkara-perkara ni. Jadi mereka ada satu sistem ataupun ada satu organisasi ataupun unit dipanggil unit spiritual ataupun unit penjagaan spiritual dan hal ehwal Islam, yang mana yang menjalankan tugas sebagai pegawai agama itu adalah PSH yang diambil secara spesifik. Temu duga tu memang diambil untuk mereka ni berkhidmat sebagai pegawai agama. Dan mereka telah jalani latihan dengan kita lah, dengan modul ISPEC ni. Okey. Seterusnya, ini adalah satu slide yang menunjukkan betapa luasnya spiritual intervention yang boleh kita berikan kepada pesakit, iaitu ada 4 kolom di sini, 4 kolom okey, yang mana keempat-empat kolom ni ada peranan yang berbeza-beza yang perlu dimainkan. Kolom yang pertama ni therapeutic communication technique, iaitu contohnya macam compassionate presence, contemplative listening, support patient source of spiritual strength. Ini dimainkan oleh healthcare professional ataupun healthcare provider. Ini adalah peranan kita, peranan doctors, peranan nurses, dan juga siapa-siapa yang bertugas untuk melihat pesakit. Jadi ini adalah permulaan kepada intervention dalam spiritual care yang kita tak perlukan pun ustaz dengan ustazah dulu. Kita dulu yang boleh mainkan perkara ni. Kemudian yang referral tu adalah barulah kita perlukan spiritual care provider ataupun ustaz, chaplain dan sebagainya. Jadi kita tengok, kalaulah kita tak ada ustaz dan ustazah di hospital, kita sebenarnya masih lagi boleh berikan spiritual intervention untuk pesakit. Masih lagi boleh. Kita sebagai doktor, kita sebagai nurses masih lagi boleh dengan menjalankan skill ni ataupun compassionate presence dan sebagainya. In fact, dalam kajian ada menyatakan once kita buat spiritual screening tu pun sebenarnya dah memberikan satu intervention kepada pesakit. Kita tanya dia tu pun dah memberikan kesan kepada pesakit. Dan seterusnya adalah self care of spiritual practice. Self care, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, self care of spiritual practice ni adalah yang kita buat dalam HMI. Ini adalah amalan pesakit ataupun apa yang pesakit boleh buat untuk menyokong spirituality mereka. Yang pertama contohnya meditation, kita punya solat, kita punya zikir, kita punya amalan-amalan yang bersifat kerohanian itu adalah basically a form of meditation, kan? Buat apa kita, untuk apa kita duduk diam baca sesuatu dan sebagainya? Ia adalah untuk datangkan kesan meditation pada kita, kan? Tengok yoga, tai chi, massage, spiritual support group, sacred spiritual reading or ritual. Sacred spiritual reading ni kalau kita dalam Islam very straightforward, bacaan Al-Quran itu adalah sacred reading untuk kita, dan journaling.
Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, yang keempat tu adalah once kita provide spiritual care ataupun once kita recognize spiritual care dalam pesakit kita, maka sebenarnya masa itulah kita dah develop ataupun establish interdisciplinary intervention. Maknanya bila psikiatri contohnya refer pada ustaz patient suicidal ataupun fear of dying, kita pernah dapat referral daripada psikiatris, sakit COVID, takut untuk mati, fear of dying. Jadi once kita tulis dalam tiket, once kita tulis dalam kita punya BHT tentang apa yang kita dapati daripada spiritual screening, spiritual history dan juga spiritual assessment, dan diambil oleh primary team untuk mereka integrate dalam mereka punya plan of treatment, dan mereka regard perkara itu sebagai satu perkara yang menyumbang kepada modification of the treatment ataupun apa yang mereka akan beri kepada pesakit, maka itulah kita panggil interdisciplinary treatment ataupun intervention yang kita mulakan untuk pesakit. Dan perkara ni saya diberi maklum bahawa Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta telah mulakan perkara ni daripada palliative punya side. Memang mereka involvekan ustaz untuk berikan pandangan ataupun input dalam managing the patient in the palliative ward lah. Okay, next. Okay, apakah yang kita harapkan daripada perkhidmatan spiritual yang kita akan berikan ataupun yang kita boleh berikan kepada pesakit? Ini adalah beberapa perkara yang kita expect yang pesakit kita akan dapat. Yang pertama adalah being understood, mereka akan difahami, berasa difahami, walaupun sekadar kita duduk dan dengar apa yang mereka nak cakap. Dan mereka akan feeling hopeful, mereka akan berasa adanya harapan, masih lagi adanya harapan. Yang ketiga, being able to cope dengan bimbingan ataupun dengan keberadaan kita bersama mereka. Mereka akan rasa bahawa ada kemampuan untuk mereka cope dengan keadaan yang mereka lalui. Kemudian having positive outlook on life, ada pandangan ataupun perspektif yang positif tentang kehidupan mereka walaupun dalam keadaan yang kekurangan. Itu yang kita nak bagi tu. Patient paraplegia contohnya kita kena bagi dia satu positive outlook, barulah dia akan dapat meneruskan kehidupan dalam paraplegic tu, state tu. Kalau tidak, mereka akan rasa buat apa lagi saya hidup dalam dunia ni, kalau saya tak boleh function apa-apa. Sebenarnya be in control, walaupun mereka tak mampu untuk melakukan semua perkara, tapi mereka merasakan bahawa mereka akan boleh menguasai suasana dan mereka boleh meneruskan lagi keadaan ataupun kehidupan mereka. Feeling peaceful, merasa ketenangan, honesty, comfort, dan juga yang terpenting walaupun dia last kali, relief from spiritual distress. Jadi tuan-tuan dan puan, relief from spiritual distress ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting yang kita akan cuba ultimately bagi kepada pesakit supaya mereka tak resort kepada dua perkara tadi, nak supaya mereka ni mati ataupun berpindah ataupun bertukar kepada pegangan agama. Okey, ini adalah kajian yang dijalankan oleh beberapa pengkaji berkenaan dengan healthcare outcomes following spiritual intervention ataupun apa yang kita beri kepada mereka. Yang pertama adalah improve quality of life, walaupun dalam keadaan paraplegic tapi mereka masih lagi menghadapi ataupun melalui kehidupan dengan baik. Decrease depression and anxiety. Oleh kerana itu psikiatrik di Malaysia dalam mood yang sangat berminat untuk menerokai spirituality in health ataupun spirituality in psychiatry. Pada 21 dan 22 hari bulan Oktober akan diadakan satu simposium berkenaan dengan spirituality and religious in psychiatric di Jawa Tengah.
dan akan dihadiri oleh ramai psikiatris daripada Malaysia. Saya juga dijemput sekali untuk membentangkan satu free paper lah di sana. Yang ketiga, better physical well-being, improve coping, increase adherence to treatment. Increase adherence to treatment dengan kita berikan perkhidmatan spiritual care kepada pesakit, sebenarnya memang akan ada kesan kepada pematuhan ataupun compliancy pesakit kepada treatment. Ini pengalaman kita lah masa berikan perkhidmatan penjagaan spiritual. Kalau kita sekiranya kita dapat berikan penerangan ataupun sokongan yang bertepatan dengan kehendak pesakit, they are willing to attach ataupun adhere to the treatment. And last, improve social functioning and maintaining social relationship. Okay. Di samping Dome of Rock, di samping Dome of Rock, kalau kita tengok gambar Baitul Maqdis, memang selalunya kita akan nampak Dome of Rock. Tetapi ada satu lagi sebenarnya keadaan yang berlaku di sana. Masjid yang utama digunakan untuk sembahyang berjemaah di Palestin ataupun di Baitul Maqdis adalah masjid yang dinamakan Masjid Kibali ataupun Kibliyah. Masjid ni terdiri di atas Masjidil Aqsa ataupun yang dinamakan Masjidil Aqsa Lama, yang dibina oleh masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ni gambar dia. Ni saya berada di depan Masjid Kibliyah. Jadi kalau sembahyang utama, sembahyang fardu yang utama, kita semua akan sembahyang di Masjid Kibali ni, Kibliyah ni. Kalau di Masjid Dome of Rock tu sebenarnya itu adalah untuk perempuan. Perempuan sembahyang sana. Hari Jumaat baru kita akan gunakan masjid tu. Tapi dia orang ni bertetangan sebenarnya. Kalau macam ni Masjid Kibliyah, dekat situ Masjid Dome of Rock. Okay, ini adalah gambar penuh Masjid Kibliyah. Yang ada gambar macam ada tembok tu yang kat depan tu, itu adalah laluan kepada Masjid Al-Aqsa Qadim, ataupun masjid di mana Masjidil Aqsa yang dibina zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang binaan dia memang batu-batu dia pun bukan batu-batu biasa, batu-batu yang dibuat ataupun dibangunkan oleh jin masa tu. Kita tahu bahawa Nabi Sulaiman ni dia menguasai semua alam, haiwan, manusia, tumbuhan, termasuk jin. Okey, ini pandangan daripada tepi. Ini pandangan hari Jumaat, sembahyang Jumaat di Masjid Kibliyah. Dan ni adalah pemandangan Mount of Zaitun ataupun Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ni adalah tempat yang signifikan kepada orang Islam, kerana di sinilah tempat di mana dipercayai Nabi Isa AS telah naik ke langit. Pada malam terakhir perjumpaan Nabi Isa dengan pengikut dia, Nabi Isa lepas tu telah tak ada, dan telah dipercayai, telah diambil oleh Allah SWT, telah diangkat oleh Allah SWT ke langit. Dia melalui Bukit Zaitun. Sedangkan orang Kristian dia percaya bahawa Nabi Isa malam tu telah dibawa ke gereja yang Last Sepulchre, nama dia Last Sepulchre. Di situlah Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Jadi tempatnya dekat sama tempatnya, cuma kepercayaan tu berbeza. Satu, kita percaya bahawa Nabi Isa naik ke langit daripada Mount Al-Zaitun. Satu lagi, orang Kristian percaya bahawa Nabi Isa telah dibawa ke Les Sepulchre untuk disalib. Okey, ini adalah Masjid Buraq. Masjid Buraq ni terletak dalam Masjid Al-Aqsa juga. Kenapa dinamakan Masjid Buraq? Kerana ia menjadi tempat buraq Nabi SAW yang digunakan dalam perjalanan Isra' Miraj itu ditambat. Jadi masjid ini ada di sebelah Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah dinding Masjid Buraq. Ini adalah dinding Masjid Buraq. Tapi sebelah sana itu adalah digunakan sebagai Wailing Walls untuk orang Yahudi masa dia upacara ritual mereka lah, tembok ratapan. Pernah dengar tembok ratapan?
Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita nak bagi ataupun nak beri perhatian tentang spirituality pesakit, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan masalah, sebab kita baru diperkenalkan. Malah masalah ni sebenarnya bukanlah baru timbul, untuk kita anggota kesihatan regard spirituality ni sebagai satu perkara yang penting. Kerana dalam Cartesian dualism model, dia beritahu why care of the whole person was split into physical and all other suffering. Kenapa dalam perawatan pesakit kita akan cuba bahagikan physically dan juga penderitaan yang lain, contohnya macam spiritual aspect. So dia kata perkara tu jadi begitu kerana physical pain was relegated to the only physical domain in medicine. Existential and spiritual suffering was relegated in the past to the religious leaders and shaman. Dia beritahu dalam perubatan kita memang lebih memberi tumpuan terhadap bahawa area kita adalah pain ataupun area kita adalah physical. Anything to do with existential or spiritual, kita kena bagi pada ustaz, ustazah ataupun orang-orang agama. Itu adalah kepercayaan ataupun pegangan yang memang dah lama dalam bidang perubatan. The medical focus ataupun the medical model focuses only on objective laboratory data and not on patient stories and belief. The goal of physician on communication emphasize on gathering objective data rather than compassionate, empathic listening to learn about disease in the context of patient history. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah perkara yang termasuk saya juga telah lakukan. Kita ambil history daripada pesakit is for the purpose of establishing the diagnosis. Kita nak tahu ni penyakit apa, dan kita punya tindakan kita ataupun kita punya investigation pun adalah ke arah untuk mengesahkan kita punya diagnosis. Jadi patient stories ataupun patient illness punya journey, spiritual journey ni tak termasuk dalam kita punya kewajipan kita kepada pesakit. Ini adalah perkara yang memang kita dah sama-sama faham. Namun begitu, Cartesian dualism model ni dah tidak lagi berlaku begitu di Amerika Syarikat terutamanya. Mereka telah meletakkan tanggungjawab kepada doktor juga untuk explore spirituality pesakit sebelum mereka rujuk kepada chaplain ataupun pegawai-pegawai perkhidmatan spiritual yang lain. Lambat sikit. Boleh. Okey. Jadi ethically, kalau di Amerika Syarikat mereka sebenarnya memang telah digalakkan untuk mengambil tanggungjawab untuk attending the suffering. Ini telah dibuktikan dalam banyak resolution dalam pelbagai association, terutamanya it is the responsibility of all clinicians to attend to psychosocial and spiritual suffering as well as physical pain. Antara yang menganjurkan perkara itu adalah American Medical Association pada 2001, American College of Physicians 2004, World Health Organization of Palliative Care Resolution 2014, National Consensus Project 2013, IOM Report on Dying in America 2014, Palliative Care Goals 2014, Australian National Guidelines for Spiritual Care in Aged Care 2016, and Spiritual Care Guideline for People Receiving Palliative Care in Sub-Saharan Africa 2010. Jadi banyak resolusi daripada persatuan-persatuan ataupun pertubuhan-pertubuhan ini menggalakkan agar physician ataupun clinician attend to suffering, ataupun mengambil peranan dalam attending the suffering. Okey, compassionate care. Compassionate care ni adalah bila kita melaksanakan
memberikan perkhidmatan spiritual kepada pesakit ataupun melaksanakan intervention spirituality kepada pesakit. Ia digelar sebagai clinical dance of science and spirituality, di mana kita sebagai doktor used to do the assessment and diagnosis, tapi dalam masa yang sama we provide reflection and also compassion. Clinical model create tools that enable us to hear the patient's whole story, give voice to the patient and his suffering, dream, wish, concern in the clinical context. Ini dimaksudkan bila input daripada spiritual care kita regard sebagai kita punya integral part dalam kita punya treatment plan, maka kita telah sebenarnya memberikan satu ruang kepada pesakit dalam kita punya clinical context. Deep listening help patient heals their suffering, their distress. Jadi tuan-tuan dan puan, pengalaman kita bila kita lakukan spiritual intervention dengan pesakit, memang kita kena bagi masa kita untuk mendengar apa yang mereka nak cakap. Bagi masa tu, kenapa saya cakap begitu? Kerana sebagai doktor, kita memang, ataupun saya sendiri memang telah terbiasa untuk menyampaikan perkara kepada pesakit, and we tend to ask very specific question. Tapi untuk dengar pesakit selama setengah jam ni satu perkara yang mencabar bagi kita, bagi saya terutamanya. Tetapi Alhamdulillah, bila kita cuba intentionally kita nak dengar daripada pesakit, sebenarnya kita boleh latih lah diri kita untuk dengar setengah jam, dengar je apa dia nak cakap. Jadi deep listening tu yang kita nak provide dalam spiritual care. Bateri habis kot. Okey, tak apa. Ini adalah Masjid Marwani. Jadi ada banyak masjid. Kalau perasan tuan-tuan perasan, saya ada sebut beberapa masjid. Kalau dikumpulkan sebenarnya ada lebih kurang 5 masjid yang saya sebut daripada awal tadi. Jadi apa yang saya nak berikan sedikit maklumat adalah di Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Aqsa itu, dia mengandungi 5 masjid yang utama. Dia bukan satu masjid saja yang dinamakan Masjidil Aqsa ni. Dia ada 5 masjid. Satu yang utama adalah Masjid Qibliyah ataupun Qibali yang digunakan untuk solat. Yang kedua, Masjid Dome of Rock yang ada batu yang tak dapat ikut Nabi SAW naik ke langit. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsal Qadim, masjid yang dibina masa zaman Nabi Sulaiman AS. Yang keempat, Masjid Buraq, yang mana menjadi tempat Nabi tambak dia punya buraq semasa transit sekejap di Baitul Maqdis. Yang kelima adalah Masjid Marwani. Masjid ni lah yang terletak dekat bawah tanah Masjidil Aqsa. Selain daripada Masjidil Aqsal Qadim, di masjid sebelah kiri ataupun sebelah timur Masjidil Aqsa, dan dia menjadi satu tempat di mana Sayyidatina Maryam alaihissalam ada mihrab dia dekat situ. Di situlah tempat dia menerima makanan daripada syurga yang dikatakan dalam Al-Quran. Okey, ini adalah Masjid Aqsal Qadim. Tengah-tengah dekat tiang ni ada satu tiang besar ni. Ni yang dipanggil tiang jin. Tiang jin di dalam Masjid Aqsa. Okey, attending to patient ataupun attending to our patient suffering, ada 2 approach ataupun ada 2 perkara yang boleh kita buat. Yang pertama adalah accompanying the patient, iaitu dengan cara kita bertanya tentang spiritual issues pada pesakit. Kita tanya dia, adakah bimbingan spiritual ataupun adakah agama ni penting untuk tuan dalam menghadapi keadaan ni. Pertanyaan tu kita olah lah macam mana kita nak ni, kita nak mendekati pesakit. Yang kedua, being present not fixing. Kita berada bersama pesakit bukanlah untuk membetulkan keadaan mereka, tapi hanya untuk kita tunjukkan yang kita berada bersama-sama dengan mereka. Reflective listening, untuk apa kita dengar pesakit? Sebenarnya untuk helping the patient find their own voice, their own part.
Bila kita dengar dia ataupun kita cuba dengar apa yang pesakit nak cakap, masa itulah kita akan dapat tahu ataupun pesakit akan merasakan bahawa kita bersama-sama dengan dia. Commitment to stay on the journey, part of our call, our vocation. Kalau di barat, mereka telah menjadikan spiritual accompaniment ataupun accompanying the patient ni satu tugas kepada anggota kesihatan juga, kan? Bukan mereka bermakna mereka telah lepaskan tanggungjawab ni kepada chaplain ataupun imam di sana. Yang kedua adalah witness to suffering, contemplative approach. Yang pertama adalah giving voice to the person who suffers, pesakit yang takut kematian, kita minta dia ventilate, sebenarnya apa yang cik fikirkan. Saya pernah berhadapan dengan satu pesakit yang dirujuk sebab fear of dying, takut mati. Bila kita explore, dia kata, doktor, saya tak bersedia untuk mati sekarang kerana dah beberapa bulan saya tak sembahyang. Dia kata, selain daripada dia fikirkan tentang anak-anak dia lah, saya tak sembahyang sebelum saya sakit ni. Saya tak tahu macam mana saya nak hadapi kematian kalau saya pergi dalam keadaan sekarang. Jadi sebenarnya bukanlah kita nak betulkan dia tu, kan? Keutamaan dia bukanlah kita cik, puan tak boleh macam tu, contohnya, kan? Kita tak pun cakap tentang sembahyang dia tu. Kita cuma nak tahu kenapa dia menghadapi isu ataupun memikirkan tentang kematian ni, ataupun tak bersedia untuk kematian ni, kan? Tetapi ada juga pesakit yang kita jumpa, kan? Saya jumpa sendiri di Selayar, pesakit yang tak ada isu pun tentang kematian, walhal dia adalah pesakit kanser tahap akhir ataupun advanced cancer. Bila kita tanya, dia kata tak ada apa-apa doktor, tak ada apa-apa yang saya harapkan sekarang, InsyaAllah saya bersedia untuk pergi. Saya tak ada masalah apa-apa. Masya Allah, itu adalah spiritual comfort measures yang paling tinggi sekali. Maknanya dia sangat-sangat bersedia untuk melalui kematian. Ada pesakit macam tu. To do that requires skill in the art of compassionate presence. Memang kena ada latihan lah, bukannya kita dapat terus-terus perkara ni. Sebab apa? Bila kita bercakap tentang spirituality ni, dia adalah satu isu yang sangat-sangat sensitif. In fact, dalam kajian menyatakan bahawa kalau boleh kita tidak cakap tentang spirituality isu ni masa kita pertama kali jumpa pesakit. Pertama kali kita jumpa dia, jangan sentuh tentang spirituality. Kita tunggu kepercayaan tu didapati ataupun diperolehi dulu. Contohnya macam kita nak suruh pesakit solat, kan? Kita tahu hospital kita ni hospital Mesri Ibadah, kan? Dia masuk-masuk je, pakcik dah solat ke belum? Kita terus tanya, kan? Kita tak tahu yang dia mungkin tak pernah pun solat sebelum tu, kan? Jadi itu adalah antara contoh keadaan yang kita kena consider bila kita berhadapan dengan pesakit kita. Lagi-lagi isu berkenaan dengan agama. Memang isu agama ni kalau kita explore, kan, tadi ada kajian yang kata 90% kan patient nak doctors discuss about spiritual issue, kan. Tetapi pendekatannya adalah bukan pendekatan yang robust daripada first encounter. Memang pendekatan spiritual ni, kalau kita discuss spirituality dengan pesakit, dia akan sangat-sangat rapat dengan kita. Dia akan jadi sangat-sangat the relationship between the doctors and patient tu akan jadi sangat-sangat kuat. Sebab masa tu patient akan appreciate, oh doktor ni masih lagi tanya saya punya keadaan yang dalaman saya. Jadi masa tu dia rasa, oh doktor ni memang betul-betul care on myself, kan. Tetapi bila kita sentuh perkara tu terlalu awal, dia akan boleh menyebabkan hubungan kita dengan pesakit menjadi renggang. Dia rasa bahawa kita ni nak judge dia. Oh doktor tanya saya sembahyang ni, saya dah lah tak pernah sembahyang, kan. Bila dia tanya saya sembahyang, nanti kalau dia datang lagi, saya mesti akan rasa malu nak cakap dengan dia. Kalau nanti doktor datang lagi, tanya lagi saya sembahyang, padahal saya tak pernah sembahyang dan saya tak tahu sembahyang pun. Saya pernah dirujuk satu pesakit yang umur 28, paraplegic, post MBA, paraplegic, dan saya diminta untuk address isu solat. Bila kita ambil history, dia daripada umur 12 tahun dah tak sembahyang.
Bila kita tanya, dia kata bacaan dalam sembahyang pun saya dah tak tahu dah tu. Saya dah tak tahu macam mana nak baca. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kes macam ni, agak-agak kita boleh ke nak ajar dia sembahyang? Masa tu ajar sembahyang tu sebenarnya dah jatuh kepada nombor 2 lah. Sebab dia dah lama dah tak sembahyang, dia dah lama dah tak ada hubungan transcendence ni. Jadi kita pada ketika itu kita bertanggungjawab, ataupun peranan kita, kalaulah kita dapat kembalikan dia kepada kepercayaan kepada Tuhan pun dah cukup bagus lah. Dia belajar sembahyang tu kemudian tak apa. Tetapi oleh kerana kita buat hospital bersih ibadah, kita punya approach kemungkinan besar akan lebih kepada tumpuan sembahyang. Kalau macam ada satu negeri tu, dia akan ada buat satu checklist. Semua patient dia ada satu checklist. Dia dah sembahyang zuhur belum? Asar ke belum? Maghrib ke belum? Isyak ke belum? Tapi tuan-tuan ada nampak tak kat Pulau Pinang list tu? Tak ada kan? Sebab kita memang tak kasih negeri tu share dengan oleh. Sebab mungkin perkara tu hanya boleh terpakai dekat negeri itu saja, kan? Sebabkan dia punya situasi social cultural dia. Tapi di negeri lain, kalau kita buat macam tu, mungkin patient dah tak nak lagi datang ke hospital tu, kan? Jadi dia ada checklist. Setiap solat tu dia akan dia tahu patient solat ke tak solat, dan kalau patient tak solat, dia akan dirujuk pada ustaz. Kita bukan nak sampai cari macam tu. Kita buat program hospital bersih ibadah bukan untuk wajibkan pesakit untuk solat dekat hospital. Kita facilitate mereka yang nak buat solat, dan kita membantu pesakit dalam keadaan yang special untuk mereka mendirikan solat. Facilitate. Okay, involve spiritual and reflective work for clinician as essential in professional development. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau George Washington Institute of Spirituality and Health, ini institut yang telah menjalankan ataupun provide the training of Ispek and Art of Present yang saya dengan Ustaz Isri telah pergi. Mereka ni adalah satu institut di George Washington University. Dia adalah satu institut dalam universiti dan dalam fakulti perubatan. Dia punya ketua dia ataupun director pengarah dia adalah seorang FMS consultant dalam family medicine, doktor ataupun profesor Dr. Christina Pukalski. Jadi mereka ni sangat-sangat committed dalam melatih anggota kesihatan tentang spirituality. Jadi di Amerika Syarikat, masa kita pergi kursus tu, kita tengok pengalaman mereka ni macam Masya Allah, apa yang kita nak kongsikan kat Malaysia? Sebab kita tak pernah buat apa-apa, spiritually kita tak pernah buat apa-apa, melainkan program hospital bersih ibadah ni, melainkan hospital bersih ibadah. Tetapi daripada konteks patient punya engagement dengan patient, ataupun kita provide spiritual support to patient, we don't have any experience. Itu yang kita katakan. Tapi kita sangat bersyukur kerana modul yang mereka bangunkan, yang Ispek ataupun Jewish ni bangunkan, sangat-sangat praktikal dalam kita punya clinical punya environment. Sangat-sangat praktikal. Doctors boleh buat terus, nurses boleh buat terus, kita punya healthcare profesional yang lain pun boleh buat terus. Kerana tu kita boleh kongsi Ispek ni dengan siapa-siapa saja. Kita boleh kongsi dengan psychiatrist, kita boleh kongsi dengan rehab, kita boleh kongsi dengan pharmacist, kita boleh kongsi dengan pain punya team. Semua kita boleh share sebab dia adalah clinical compatible punya modul untuk spiritual care. Okey. Terus ini tadi tak apa. Okey, ini yang saya katakan tadi, definition of compassion, presence and contemplative listening. Compassion has been defined as suffering with or a deep awareness of the suffering of other, coupled with desire to help the physical, mental and emotional pains of another. Dia describe as suffering with. Jadi tuan-tuan dan puan, contoh compassion yang terbaik, yang ultimate yang kita boleh berikan adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Salah satunya daripada kisah yang kita baca tadi, daripada kisah yang kita baca tadi, macam mana Nabi SAW, kanak-kanak pun Nabi tunjukkan compassion. Kanak-kanak
Kalau kita mungkin kita rasa tak apalah kan, itu bukan kita punya area lah kan? Tapi Nabi SAW kerana kasihkan kepada umat ni, Nabi SAW kanak-kanak pun Nabi beri perhatian, apatah lagi kita ni semua kan? Kita tahu dan kita dengar bagaimana Nabi SAW bila apakah keadaan yang paling ultimate Nabi tunjukkan compassion kepada kita sebagai umat ni bila Nabi SAW nak menghadapi kematian. Ada dengar kan cerita bagaimana Nabi SAW merasai sakitnya maut. Kemudian Nabi kita apa, kalau beginilah sakitnya mati ni, kau kumpulkanlah semua kematian, kesakitan mati ni kepada aku, supaya aku tanggung semua kematian umat aku ni, supaya mereka semua tak rasa kematian, punya sakit kematian. Macam tu sekali Nabi SAW punya kasih kepada umat ni, ataupun compassion dia kepada umat ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah gambar daripada Masjid Qibliyah daripada atas, daripada dalam masjid lah. Yang saya ambil ni adalah archaeological site. Nama dia cantik, archaeological site. Tapi sebenarnya adalah proses untuk menebuk ataupun memasuki Baitul Maqdis daripada bawah tanah. Ni semua kita tahu kan, dia orang tengah nak buat apa kan. Mungkin tuan-tuan dan puan dah ada maklumat ni. Dan mereka sedang actively membina yang dinamakan sinagog di bawah Baitul Maqdis. Antaranya sebabnya adalah satu, nak bina sinagog tu untuk menyambut kedatangan penyelamat akhir zaman. Satu lagi adalah mereka sedang mencari kotak tabut, kotak di mana Nabi kotak yang ditinggalkan oleh Nabi siapa? Nabi Sulaiman, yang ada tongkat dan juga khazanah lah. Jadi kalau daripada atas ni kita tengok mereka buat satu signboard dekat sana, archaeological site. Maknanya dia orang buat archaeological work tapi sebenarnya dia orang sedang korek bawah ni, dan kita boleh nampak daripada atas, dinamakan excavation hole. Kita boleh tengok dia orang kat bawah ni. Dia orang tengah buat kerja daripada dalam masjid. Okey, ini yang saya katakan tadi. Kita ada 3 level of action lah kepada pesakit. Yang pertama, simpati. Simpati ni kita kesian kesian makcik dapat sakit ni. Ada tak kita cakap macam tu? Tak ada kan? Tetapi itu adalah satu perkara yang tak bagus. Tak bagus kepada pesakit. Untuk kita cakap ataupun untuk zahirkan simpati kepada pesakit ni sebenarnya tak bagus bagi kita. Kerana apa? Kerana zahirkan simpati ni akan menyebabkan pesakit akan berasa lebih malang lagi. Dia akan rasa saya ni memang tak bernasib baik lah. Doktor pun cakap kesian makcik. Orang semua tak kena lah. Makcik tahu tak, makcik punya penyakit ni memang tak pernah ada orang kena lah. Kita sebagai doktor pun pening tengok makcik ni. Contoh lah, kita nak zahirkan kita punya kehairanan kita tu pelik lah, saya pun pelik lah. Itu tak bagus. Simpati is not good. Kemudian kita belajar empathy. Banyak kita belajar dari sekolah pun kita belajar empathy, and ability to understand and accurately acknowledge the feeling of another. Kita acknowledge dia punya feeling. Ini bagus. Bagus. Psychiatrist buat, counselor buat. Kita faham perasaan makcik, kita faham makcik punya perasaan, macam mana makcik melalui keadaan. Tapi untuk spiritual care, kita nak lagi dalam daripada itu. Itu yang dia panggil compassion. Compassion ni dah berapa kali dah saya dah ulang-ulang. To suffer with ni kita memang nak kena belajar. Tapi contoh yang terbaik itu adalah bagaimana Nabi SAW buat kepada kita. So compassionate presence. Compassionate presence is a unique subset of compassionate care. Bila kita bagi ataupun kita provide compassionate presence, kita duduk dengan pesakit, kita tunjukkan keberadaan, kebersamaan kita dengan dia, sebenarnya kita sedang bergerak ke arah compassionate care. Kita nak bagi compassionate care kepada pesakit-pesakit kita, iaitu penjagaan yang bersifat belas ihsan. Kalau dalam bahasa Melayu lah. Jadi baru-baru ni kita bentangkan kepada Datuk Asmayani, tuan-tuan punya bos sebelum ni,
di bahagian kita bentangkan di Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, saya bersama dengan Ustaz Isa. Bila kita cakap dengan kita bentangkan tentang our activity in spiritual care dekat Malaysia. Jadi Dr. Asmaya ni bila dia dengar my last word is Datuk, we try to develop this service from Hospital Mesri Ibadah. Is actually our ultimate aim is to have a compassionate care to patient. Dia terus macam terus excited. Dia kata betul Fahmi, we are not only provide passionate care, tetapi kita lebih perlukan compassionate care. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dulu dia adalah pengarah IKN. Dia ada berhadapan dengan pesakit-pesakit terminal ni, dan dia rasa memang itu satu perkara yang sangat-sangat impactful kepada pesakit. Presence refers to the contemplative aspect of our relationship with patient, while compassionate care can involve empathy, forming connection, helping patient with issues, being respectful, being caring. Presence call upon a unique set of skill in which the clinician move are more reflective and contemplative space with patient. Accompaniment is the outgrowth of presence. It is the spiritual work we do. Compassion is spirituality in action. So once kita bagi compassionate presence ataupun kita dapat buat compassionate presence kepada pesakit, sebenarnya kita telah buat spiritual care kepada pesakit untuk initial part. Okey, ini gambar ni saya suka lah gambar ni, sebab ni diambil di bawah, di atas kediaman Salahuddin siapa Ustaz? Salahuddin Ayub. Salahuddin Ayub ni siapa? Dia adalah pemimpin Islam yang telah buka kembali Baitul Maqdis selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jauh dia tabi'in ke Ustaz? Dikira sebagai tabi'in? Bukan, lagi lewat daripada tabi'in ke lagi awal daripada tabi'in? Lagi jauh lagi. Okey, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan adalah dekat ni ada satu pemandangan yang menarik lah bagi saya sebab daripada atas rumah dia ni kita ada satu pemandangan bagaimana keharmonian agama Samawi ni berlaku di Baitul Maqdis. Kalau dekat tepi sana sebenarnya ada satu menara lagi, menara sinagog. Kita ada Kristian, tu adalah Dome of Rock, dan ada satu sinagog. Sinagog ni rumah ibadah untuk orang Yahudi. Jadi itu semua terletak dalam satu kawasan. Tapi bukanlah kita nak mengatakan bahawa agama Kristian dan agama Yahudi ni sama macam agama Islam. Bukan itu maksud saya. Tetapi nak menyatakan bahawa spiritual land yang diberikan gelaran itu kepada Baitul Maqdis itu memang sangat-sangat bertepatan, kerana ia menjadi satu tempat, menjadi satu tumpuan kepada kepercayaan. Jadi adanya Islam, adanya Kristian dan adanya Yahudi. Cuma kita nak kena faham sikit lah berkenaan dengan Yahudi ni. Kita mungkin ada satu perspektif yang ataupun persepsi yang tersendirilah kepada orang Yahudi. Tetapi bila kita berada di sana, sebenarnya orang Yahudi Ortodoks yang pakai topi Charlie Chaplin, dia punya sideburn dia panjang, rambut dia tocang-tocang tu, adalah orang yang sangat-sangat harmoni dengan agama-agama lain. Dia adalah pembaca Taurat, pembaca kitab Taurat. Dan dekat wall of Wailing Walls tu, tembok ratapan tu adalah tempat di mana Yahudi Ortodoks yang beribadat di situ. Dia orang ni very friendly. Cuma dia telah mengamalkan ajaran Taurat. Itu saja yang tak bertepatan lah. Sebab dalam konteks kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW semua kita
adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib untuk berpegang kepada ajaran yang diturunkan oleh Nabi SAW. Cuma yang masalah yang terjadi adalah bila orang Kristian masih lagi berpegang kepada Injil dan orang Yahudi masih berpegang kepada Taurat. Itu saja yang berbeza, ataupun itu yang jadi satu perselisihan. Jadi dalam ajaran Taurat, ajaran Injil, memang mereka ni adalah agama samawi, kan? Agama yang berasal daripada langit, sama macam agama Islam. Cuma dalam masa sekarang kita ada kewajipan untuk taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Kalau di Palestin ni, kalau di Baitul Maqdis, kita akan dapati bahawa orang Yahudi Ortodoks masih lagi berpegang kepada Sabat. Sabat, tahu Sabat? Sabat ni memuliakan hari Sabtu. Dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah yang menyebut tentang bagaimana Allah melarang orang Yahudi ini memancing pada hari Sabtu, menangkap ikan pada hari Sabtu, sebab menangkap ikan tu dikira sebagai pekerjaan. Jadi dia dilarang untuk menangkap pada hari Sabtu. Jadi sampai hari ini hari Sabtu tak boleh buat apa-apa. Kalau orang Yahudi Ortodoks, kalau di Palestin, mereka tak buat apa-apa. Naik basikal pun tak. Naik basikal pun dikira sebagai satu pekerjaan. Ambil gambar pun tak boleh. Ambil gambar pun suatu pekerjaan. Dia orang macam santai je lah, tak buat apa-apa. Jadi sejarah yang berkaitan dengan hari Sabtu ni, bila mereka menangkap pasang jaring pada hari Jumaat, ambil pada hari Ahad, seolah-olah macam nak manipulate lah keadaan tu, maka mereka telah diperintah untuk jadi Qiradatun Khasi'in, jadi monyet. Dekat mana tu? Dekat Palestin lah. Perkara tu berlaku dekat Tasik Galili di Palestin. Okey, ini adalah apa yang saya nak tunjuk ni. Tu bendera Zionis lah. Kau apa ni? Seronok sangat cakap 3.5. Okey, itu ada bendera Zionis kat atas ni. Dan ni adalah bangunan. Ni adalah tulisan Zionis. Tulisan ni adalah merujuk kepada kehadiran orang Yahudi Zionis. Kenapa saya tunjukkan perkara ni adalah, ini adalah bangunan dalam Masjid Al-Aqsa. Sepatutnya bangunan dalam Masjid Al-Aqsa ni adalah wakaf untuk orang Islam dan orang Kristian saja. Yang boleh duduk dalam Masjid Al-Aqsa, kawasan Masjid Al-Aqsa ni, adalah orang Islam dan orang Kristian. Tetapi oleh kerana occupation, perampasan, jadi mereka telah ambil kawasan ni. Dia punya perampasan macam mana? Menarik cerita dia. Rumah-rumah orang Islam, kalau di dalam Masjid Baitul Maqdis ni, mereka buat satu macam pengumuman, ada majlis buat dekat satu tempat lah, jadi orang semua keluar daripada rumah, pergi majlis tu. Balik-balik dia tengok dah ada orang Yahudi dah dekat dalam rumah tu, dan dia orang occupy rumah dia macam tu sekali. Macam tu je, dengan macam tu je. Jadi bila dia orang dah masuk dalam rumah tu, memang tak ada chance lah orang Islam tadi nak masuk balik. Dia akan pasang kawat duri, dia akan anggap bahawa itu adalah rumah dia. Okey. Terus ini adalah pemandangan Wailing Walls. Kalau tengok dekat ujung tu adalah dinding yang bertentangan dengan Masjid Buraq yang saya terangkan tadi. Jadi kat bawah tu orang-orang Yahudi Ortodoks yang punya ibadat. Nampak tak ada macam satu palang ataupun halangan dekat tengah-tengah ni? Itu adalah untuk memisahkan lelaki dengan perempuan. Jadi bukanlah menjadi satu persepsi hanya orang Islam dia yang nak separation of gender ni, tapi bermula daripada dengan amalan ini, ataupun Yahudi Ortodoks pun memberi perhatian terhadap benda tu. Jadi sebelah kanan tu adalah tempat orang perempuan, sebelah kiri tu baru orang lelaki. Okay, the art of presence can be integrated with the science of clinical care.
Ini yang kita nak bawa lah hari ni. Ini kat mana lah ni? Ini hari Sabtu ni. Saya ambil itu sebab hari Sabtu tu adalah hari Isra' Mi'raj. Masa saya di sana tu kebetulan Isra' Mi'raj tu berlaku pada hari Sabtu. Jadi ini adalah makam Nabi Daud alaihissalam. Dipanggil David ataupun King David, King David di Palestin. Dalam banyak-banyak nabi yang dia bunuh orang Yahudi kan. Bani Israel ni dia bunuh nabi-nabi dia orang kan. Datang nabi dia bunuh nabi. Lepas tu dia tunggu lagi nabi lain datang, bunuh lagi. Tapi antara nabi yang mereka sanjung adalah Nabi Daud. Sehingga mereka gelarkan dia sebagai King of David ataupun King David. Jadi oleh kerana dia menyanjung Nabi Daud, kubur dia dijaga oleh orang Yahudi. Jadi ini nak masuk ke dalam kubur ataupun makam Nabi Daud AS, sepatutnya tak boleh ambil gambar. Tu yang orang tu pandang macam pelik tu. Dia nampak saya tengah ambil gambar, walaupun saya dah sorokkan dah kamera kat bawah ni, tapi dia nampak juga. Dia tengah baca kitab Taurat lah tu, Jadi makam Nabi Daud ni menjadi pusat macam hafiz kepada kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat beramai-ramai. So nasib baiklah saya tak ditangkap oleh ni lah, siapa ni, ustaz ni. Ni kita punya brother ni, Yahudi Ortodoks, sedang menelaah kitab Taurat. Okey. Ni ada masalah sikit ni. Ya. Okey. Essential element of compassionate presence. Yang pertama adalah awareness ataupun kita menjedari bahawa vocation to serve, kita ni memang nak khidmat kepada pesakit ni. Macam mana? Selalu saya dengar perkataan ni, calling for serve, calling of serve. Mereka nak supaya anggota kesihatan ni menyelami perkhidmatan mereka sebagai doktor ataupun nurses ni sebagai sebahagian daripada spiritual work ni. Mereka macam menyuburkan kesedaran bahawa ataupun tugas kita sebagai doktor ni adalah sebagai satu orang yang mengambil berat tentang orang lain ni secara menyeluruh. Vocation to serve. Kita nak khidmat ni bukan sekadar fizikal je. Kita khidmat sebagai doktor bukan sekadar untuk beri ubat je kepada pesakit. Kita akan beri lebih daripada tu. Macam itulah. Clinician own spirituality and connectedness to sacred, significant or sacred. Dan untuk kita berikan perkhidmatan spiritual ni, kita sendiri kena ada spiritual element tu. Betul tak? Setengah orang akan tanya, doktor, saya rasa tak mampulah nak bincangkan tentang spirituality ni. Tak mampulah saya nak bincangkan isu spirituality dengan pesakit. Saya takut mereka akan tanya soalan yang saya tak boleh jawab. Dan ini adalah perkara yang valid. Bukanlah kita cakap janganlah rasa macam tu, tetapi apa yang kita nak ambil tindakan untuk kita mengatasi perkara ini adalah kita bina kita punya awareness ataupun kita punya penghayatan dalam spirituality sendiri. Oleh kerana itu, sekali lagi perkara ni explain kenapa Jewish buat latihan Art of Presence ni di Itali ataupun di gereja. Sepanjang latihan tu kita duduk dalam gereja ni. Saya duduk dekat gereja tu. Masa mula-mula sampai tu, dia bagi bilik dalam gereja, bagi bilik dalam gereja tu, penginapan. Tapi saya rasa saya tak boleh take it lah. Saya tak boleh ambil. Sebab pergi ulang-alik tu, lalu dia punya gereja tu memang rasa lain macam sikit. Jadi saya minta izin, boleh tak saya duduk kat luar? Saya duduk hotel kat luar, tapi saya datang untuk study ataupun belajar tu, saya masuk kat dalam. Nasib baik dia benarkan. Jadi saya sewa lah dekat hotel di luar gereja tersebut, dan bila waktu belajar kita masuk. Itu pun pagi-pagi pukul 7, kelas start pukul 7. 7 pagi ni memang awal 7 pagi ni awal. Kita dikendaki untuk melawat ziarah gereja-gereja yang ada kat sana. Ini pun saya minta maaf lah. Saya tak boleh nak pergi. Saya duduk kat bilik je lah. Jadi pukul 9 saya masuk. Dia 7 sampai pukul 9 tu memang acara
lawatan ataupun macam ziarah lah, ziarah mahabbah lah. Tuan-tuan ada buat ziarah mahabbah HMI. Jadi ziarah ke gereja-gereja yang berdekatan. Kawasan tu memang kawasan bukit, San Francisco ataupun Assisi ni dia terkenal kerana dia merupakan tempat satu orang wali lah, macam wali bagi orang Kristian, nama dia Saint Francis. Jadi kat situ ada banyak gereja yang berkaitan dengan beliau, dan perlu kita kena lawat semua tu untuk dapatkan spirituality. Tapi pukul 9 bila masuk kelas, kita mula dengan apa? Kita mula dengan meditation. Meditation ni, meditation macam-macam meditation. Pengalaman saya di sana, meditation dibuat sebab orang-orang Amerika Syarikat, dia tidak ada agama rasmi lah, macam agama persekutuan macam kita ni agama Islam kan. Semua bangunan kena ada surau, semua majlis kena ada baca doa, macam tu kan. Tapi Amerika Syarikat dia tak ada. Jadi dia gunakan spiritual source ni, dia ambil daripada agama lain. Jadi meditation pagi tu dia gunakan daripada agama Buddha. Pernah tak kita dengar kalau di ICU pesakit, kalau Chinese patient, mereka akan pasangkan satu mantra Om sama tak? Sama sebab hari-hari saya pun kena cakap benda tu. Tapi dia kata jangan takut dia kata jangan takut, you are not being converted walaupun you terpaksa baca mantra ni hari-hari. Kamu jangan takut, kamu tak murtad lah, insyaAllah kamu tak murtad walaupun baca mantra Buddha ni. Jadi mereka baca mantra tu setiap hari, dengan dia orang suruh kita tutup mata, baca dengan penuh penghayatan. Jadi bila dia tutup mata, saya buka lah mata saya saya tak nak baca sebab saya rasa tak ada rasa apa-apa pun. Tak cukup dengan tu, mereka ada satu lagi mantra yang bersifat universal, tapi dianggap mantra juga ataupun meditation juga. Bila mereka menyebut A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, perkara yang kita menyanyikan semasa tadika pun dijadikan mantra. Sebab tak ada apa-apa sumber untuk mereka membaca sesuatu yang memberikan tumpuan. Jadi A-E-I-O-U ni mereka percaya bahawa menyebut A, sebut A tak ada apa-apa rasa tapi dia suruh kita sebut A tu dengan penuh penghayatan, tutup mata, A, E, I, macam tu lah kan. Jadi dia tanya, ada rasa apa-apa tak? Kita nak cakap jujur pun takut dia suruh balik lah kan. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan adalah dalam Islam kita ada meditation yang meaningful meditation. Kita baca Asmaul Husna, selawat. Tadi Ustaz ajar tentang taubat lagi kan. Perkara tu sebenarnya adalah satu prescription yang dah ada dalam Islam untuk orang Islam. Oleh kerana itu, untuk orang Islam, kita tak sembrono bagi spiritual care. Kita tak boleh gunakan generic punya spiritual care untuk bagi pada orang Islam, sebab dia takkan bagi makna yang begitu mendalam kan. Macam contoh doa, kalau chaplain ni pergi kepada pesakit, kalau di hospital barat kan, dia kata, boleh tak saya offer doa untuk tuan? Apa doa yang dia baca? Dia kata, semoga Tuhan memberkati tuan, semoga Tuhan menyembuhkan penyakit tuan. Macam itulah kan, perkataan yang keluar daripada mulut paderi itulah ataupun chaplain. Tapi dalam Islam kita dapat bimbingan yang begitu spesifik daripada Nabi SAW. Bila kita jumpa pesakit, apa yang kita diajar oleh Nabi SAW? Kita baca doa, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka kan? Aku memohon kepada Allah, As'alullahal azim, Tuhan Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan kepada arasy yang sangat mulia, ayyashfiyaka, untuk menyembuhkan kau. Ini perkataan bukan perkataan ustaz. Perkataan ni adalah perkataan yang diajar oleh Allah kepada Nabi SAW. Jadi kita punya doa kepada pesakit pun bersifat samawi, bersifat spesifik. Oleh kerana itu, kita kan, di Sekretariat Hospital Nurul Ibadah memang kita bangunkan modul untuk intervensi spiritual untuk orang Islam. Kita kena bangunkan walaupun mendapat penentangan. Tentangan. Kenapa?
Kenapa Fahmi? Apasal you nak buat untuk orang Islam saja? Jawapan saya bukan buat untuk orang Islam saja, untuk yang non-Muslim dah ada dah. Saya ambil daripada Amerika Syarikat, saya belajar kat sana dan saya bawa balik. Tetapi untuk orang Islam, we have to be very specific. Itu je alasan dia. Okay. So transformational potential of clinician-patient relationship. Kita dah tak superficial punya relationship dengan patient. Bila kita buat compassionate presence, memang kita akan pergi mendalam. Pengalaman saya baru-baru ni semasa menjalankan perkhidmatan spiritual care di Tanah Suci. Tahun ni adalah tahun pertama Ustaz Isa, atas inisiatif Ustaz Isa, untuk memperkenalkan perkhidmatan spiritual sebagai petugas haji. Ada siapa-siapa yang nak jadi petugas haji spiritual pada tahun depan? Ada 3 tempat kosong, insyaAllah. Jadi pada mulanya bila saya sampai tu, banyak resistant daripada physician. Fahmi, you nak buat apa kat sini? You nak buat apa spiritual care? Untuk apa? Untuk apa dekat Arab ni? You nak buat apa? Dekat jemaah haji nak buat apa? Jadi kita pun rasa macam nak balik masa tu. Rasa macam boleh ke saya menghadapi musim haji ni kan? Tapi lepas kita dirujuk ataupun melihat pesakit, kita buat chatting, kita bagi input kepada treating doctors, hampir ke semua pesakit dirujuk kepada saya. Hampir ke semua. ED physician, FMS, tuan-tuan mungkin aware, FMS yang paling banyak masa petugas haji. Hampir di setiap maktab ada FMS. Kalau dulu kita MO je, saya pergi 2014, saya rasa FMS orang masa tu. FMS ni hanya ditugaskan untuk tengok VIP saja. Kami yang MO ni tengok kat pasien dekat maktab lah, terbalik ke, tergolek ke, terpulang lah pada kau kan. Jadi pada masa ni FMS, semua maktab ada FMS, dan FMS telah rujuk pesakit kepada kita, kepada spiritual care. Sebab apa dia kata? We cannot get the history as you get from the patient. Sebab spiritual history taking ni memang dia mendalam. Kalau kita tak dapat menghayati keadaan tu, memang kita tak akan dapat history itu daripada pesakit. Okay. Practicing accompaniment of patient in the midst of their suffering, engaging mystery. Engaging mystery ni apa? Engaging mystery ni bukan gangguan jin bukan gangguan jin, tetapi kita engage dengan apa yang dikatakan oleh pesakit dalam keadaan yang kita boleh regard sebagai misteri lah. Dia kata, doktor, bila kita mula cakap tentang perkara ni, perkara ketuhanan ni, saya rasa suasana dalam ward ni begitu tenang pada saya. Macam itulah. Itu yang dianggap sebagai engaging with mystery. Service based, not fixed based. Kita nak berikan perkhidmatan kepada pesakit, bukan untuk betulkan dia, bukan untuk betulkan keadaan dia. Communication strategies, contemplative listening, commitment to accompany, and ada satu Lectio Divina clinical model ni adalah model untuk kita buat spiritual ataupun compassionate presence lah. Okay, terus InsyaAllah kita akan habis pukul 4 Pukul 4 ni kita habis. Saya mungkin akan buka sikit lah untuk discussion sikit, kalau ada apa-apa soalan. How can we get to compassionate presence? Being intentional and mindful. Ini betul-betul real tuan. Bila kita nak berikan compassionate presence, nak berada dengan pesakit ni, memang kita kena ada niat. Kalau tidak, memang kita tak akan dapat endure 30 minit, 45 minit dengan pesakit. Kita nak dengar, kita nak bagi hati kita untuk dengar apa yang dia cakap tu, bukan something yang senang lah. Connecting with our own call to serve others, prioritizing the patient as number one, skill building and practice, awareness of own spirituality, inner belief, practice and resources to support compassionate. Kita sendiri yang kena bangunkan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, memanglah kita nak latih semua orang, ataupun kita nak libatkan semua orang dalam kita punya latihan spiritual.
Walaupun kita dah buat lebih kurang 47 latihan, daripada kita balik daripada Itali, ustaz balik daripada US, Hawaii, kita dah buat lebih kurang 47 latihan berkenaan dengan spiritual care di seluruh Malaysia. Tapi saya rasa masih lagi kita tak dapat mencakupi keseluruhan anggota kesihatan lah. Tapi kita fokus kepada siapa? Kepada kalau boleh orang yang buat hospital berseibadah ni. Macam itulah kan. Kalau kita nak cari, dah tentulah orang yang buat hospital berseibadah ni ada sikit-sikit unsur spiritual lah. Kalau tidak, dia pun tak nak terlibat. Betul tak? Dia pun tak nak terlibat dalam keadaan ni. Cuma apa yang saya perhatikan, sepanjang kita buat program hospital berseibadah daripada 2014, kita mula dengan hospital berseibadah. Saya pun terlibat dengan program ini. Kita bermula dengan sesi-sesi awareness tentang hospital berseibadah untuk kita dapatkan kerjasama anggota kesihatan kita untuk bantu pesakit kita ibadah. Pada ketika 2014 sampai 2019 ni, saya rasa saya boleh kira dengan jari berapa orang doktor yang terlibat. Berapa orang doktor yang boleh duduk dalam convention hospital berseibadah ataupun seminar hospital berseibadah. Sebab kita rasa bahawa doktor mungkin melihat bahawa ini bukan tugas saya. Kan? Kalau nak ajar ibadah mungkin staff nurse ataupun ustaz, tolonglah, saya bukan kerja saya ni. Jadi doktor tak terlibat. Tetapi bila saya mula bercakap tentang spirituality, saya dapat banyak penglibatan daripada doktor, termasuk doktor non-Muslim. In fact, yang pertama sekali jumpa saya selepas saya balik daripada Itali adalah seorang psychiatrist, pakar psikiatri Kristian. Dia jumpa saya sebab dia kata, "Fahmi, what actually you are doing in spiritual unit?" Saya buka saya punya modul tu, dia macam tak dapat terima lah, tak percaya lah. Dia kata masa tu awal 2020, masa COVID tengah baru-baru melanda. Jadi dia kata, "We need you in our PFA team, psychiatric first aid. We need you to participate in our PFA team, and your unit will flourish during this hard time." Kata. Bila orang tengah terdesak ni, dia cakap unit awak ni lah yang sangat diperlukan. Begitu. Tapi doktor tu pun dah tak ada dah sekarang. Jadi sejak itulah kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada other counterpart dalam clinical practice. Kita dapat referral daripada hospital lain dan sebagainya. Dan bila kita berikan perkhidmatan spiritual ni, rupanya perkara itu satu perkara yang sangat-sangat dialu-alukan oleh pesakit kita. Kadang-kadang pesakit kita ada yang tak nak jumpa psikiatris, tapi bila kita sebut dia rujuk kepada spiritual care, dia suka. Gitu Okey. Terus, the role of spiritual care professional ni, kalau kita ada chaplain ataupun ustaz kita dilatih dalam spiritual care, all members of the team should attend to suffering of patient with compassionate presence. The spiritual care professional have training in contemplative listening and are grounded in theological practice that facilitate the awareness of contemplative approach to presence. They can help model and train the other members of the care teams. Jadi tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan slide ni adalah sepatutnya compassionate presence ni dilakukan oleh semua, ataupun kita attend to suffering ni adalah tanggungjawab semua kita. Doctors, nurses, attendant, dan juga semua kita punya kesihatan bersekutu, professionals. Tapi dia beritahu situ, dalam sebagai chaplain, sebagai orang yang terlatih dalam spiritual care, mereka ni mempunyai theological ground. Apa maksud dia? Macam ustaz kita, kalau kita latih dia dalam spiritual care, dia akan ada lagi kelebihan. Ada satu kelebihan yang mana bukan sahaja mereka ada skill dalam spiritual care, tapi mereka ada theological background, theological grounded. Maknanya dia orang boleh cakap tentang agama. Jadi mereka ni akan lebih mendalam kalau mereka berikan perkhidmatan spiritual itu kepada pesakit. Oleh kerana itu, kita meletakkan sasaran supaya semua ustaz dan ustazah kita di hospital. Kita ada berapa ustaz dan ustazah? Kalau di Penang ni ada berapa? 3 kan? Ada, betul? 4. Hospital Bukit Mertajam, Hospital Seberang Jaya, Hospital Pulau Pinang,
dan hospital kepala batas. Jadi ada 4 betul 4 daripada 6 hospital yang ada pegawai agama. Dan seluruh Malaysia kita ada 69 saja. 69 sahaja pegawai agama yang kita letakkan di 50 saja hospital. Kita ada 148. Kita ada 148 hospital, tapi kita ada ustaz dan ustazah hanya di 50 hospital saja. 55. Jadi target kita adalah kalau boleh semua ustaz dan ustazah 69 ni sekurang-kurangnya kita dapat train semua. Supaya mereka ni jadi spiritual care professional. Kita doktor tak payah jadi chaplain. Kita bukan buat khusus ni untuk tuan-tuan dan puan-puan nurses, doktor nak jadi chaplain, tak perlu. Kita ada peranan kita. Tadi kita dah tengok spiritual intervention banyak kita dah boleh mainkan sebelum kita refer kepada ustaz dan ustazah. Tapi ustaz dan ustazah kita pun penting untuk mereka dilatih dalam spiritual care. Penting supaya mereka, pendekatan mereka itu adalah pendekatan spiritual kepada pesakit. So they can help model and train other members of the care teams. Patutnya ustaz dan ustazah ni kalau mereka dah jadi spiritual care provider nanti, dia orang ni lah yang akan latih tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke Ustaz Alfi? Ustaz Alfi ni antara ustaz yang kita dah latih intensively lah. Boleh Ustaz InsyaAllah. Okay, so ini adalah saya rasa slide yang terakhir sebelum kita balik sikit. Sorry A qualitative study of palliative cancer patient, understanding experience of compassion in care, found 7 teams. Mereka jalankan kajian terhadap patient palliatif dan mereka dapati ada 7 perkara utama yang berkaitan dengan compassion lah, yang patient cakap. Yang mana secara yang pertama adalah virtues, iaitu mereka mengharapkan genuineness and juga love daripada healthcare providers. Relational space, engage caregiving. Maknanya kita bagi perkhidmatan kesihatan tapi dengan keadaan yang lebih terkait dengan pesakit, ataupun terhubung dengan pesakit. Seterusnya adalah virtuous response, person as priority, bukan diagnosis as a priority. Contohnya macam kita patient ni memang kita selalu label mengikut diagnosis pakcik tu pakcik kanser kolon tu, ataupun pakcik yang sakit TB tu ke, kita bukan nak panggil nama dia dah masa tu, kita dah panggil dia sebagai penyakit dah. So yang mereka harapkan adalah mereka treated as a person ataupun human. Understand, relational, communicating, attending to the needs, sama ada physical comfort ataupun spiritual or emotionally, and patient related needs, iaitu alleviated suffering ataupun alleviates suffering. Dan mereka nak ketujuh perkara ni adalah berkaitan dengan compassion yang mereka harapkan ataupun pesakit harapkan lah. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar yang terakhir, iaitu the room of the last supper. Room of last supper ni adalah bilik di mana tempat Nabi Isa AS berjumpa dengan Hawariyun, pengikut dia yang 12 tu, Jadi pada malam inilah malam yang terakhir baginda bagi tahu dengan pengikut dia tentang pemergian dia, Jadi room of last supper ni dalam dia. Ni adalah dalam dia. Ini adalah titik di mana berlakunya pandangan ataupun kepercayaan yang menyebabkan dua agama ni berbeza. Apa maksud saya? Maksud saya adalah inilah bilik yang terakhir memisahkan kepercayaan orang Islam dan orang Kristian. Orang Islam percaya bahawa lepas daripada bilik ini, pertemuan yang terakhir ini, Nabi Isa telah diangkat ke langit, seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cakap dengan jelas bahawa Nabi Isa telah ada orang yang menyerupai dia.
menyerupai dia. Allah kata dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi telah digantikan dengan orang yang menyerupai dia. Dan tempat yang sama juga menjadi tempat di mana dipercayai Nabi Isa telah ditangkap dan juga dibawa kepada persaliban. Di last supplica, di satu dia macam mana dia adalah kira ibu kepada gereja lah di seluruh dunia. Sebab itulah gereja yang menjadi tempat di mana Nabi Isa dipercayai disalib. Saya ada peluang juga pergi sana, tapi saya tak ambil gambar. Itu je, saya tak ambil gambar sana. Tapi keadaan dia tu memang sangat-sangat tidak menselesakan lah. Sebab terlalu ramai orang Kristian akan melawat ke situ. Macam kita melawat makam Nabi SAW lah, dekat Madinah. Macam itulah orang beratur untuk pergi ke tempat persaliban. Jadi ini semua berlaku dalam Baitul Maqdis. Jadi disebabkan kepercayaan ataupun tidak meyakini apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, maka masih lagi mereka berpegang bahawa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Jadi tuan-tuan dan puan, ada satulah perkongsian semasa saya menjalani latihan di Itali tu, kita sibuk cakap compassion, cakap pasal love, perhatian dan passion. Lepas tu ada satu peserta je lah daripada Hawaii. Kenapa asyik Hawaii? Tadi Ustaz Isa pergi Hawaii, ni pun cerita pasal Hawaii. Hawaii ni sebenarnya dia orang regard sebagai satu spiritual place untuk orang Amerika Syarikat. Spiritual place. Pernah dengar? Ala Moana, Honolulu, apa lagi Ustaz? Nama tempat tu? Ustaz tahulah, dia pun boleh cakap. Boleh cakap Ustaz? Cakap Hawaii. Okey, jadi dia cakap apa? Kita dalam Kristian ni, kita sentiasa cakap tentang kasih sayang, cakap tentang perhatian kepada orang lain. Tapi kenapa salib dengan gambar Nabi Isa sedang suffer ni kita sentiasa letak di depan? Keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Kita tengok orang tengah terbunuh dalam keadaan begitu. Jadi mereka pun tak ada jawapan tentang perkara itu. Kita pun dengar je lah. Rupanya mereka sendiri rasa macam tak selesa. Agama tu memang cerita tentang kasih sayang, tapi simbol kepada agama tu menambangkan suffering, penderitaan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa untuk setakat ni ataupun dengan bahayanya slide ni, itu adalah titik perpisahan kita lah. Mungkin insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa. Kalau sekiranya ada hospital ataupun mana-mana grup yang memerlukan latihan yang bersifat intensif, kita akan ajarkan ke 6 modul spiritual care ni daripada modul ISPEC ni terus, seperti mana yang kita telah buat kepada Hospital Rehab Ceras, kepada Hospital Batu Pahat, Hospital Shah Alam, Sabah. Jadi kita akan buat juga kalau sekiranya ada keperluan di negeri Pulau Pinang ni. Dan tuan-tuan boleh plan, dan kita akan datang selama 2 hari insya-Allah. Sebab satu modul tu memakan masa 2 jam. Kita akan ajar 6 modul. InsyaAllah dalam 12 jam kita boleh tamat lah. Jadi sebelum saya berundur, mungkin kalau ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa discussion yang nak dikongsikan, silakan. Kena 5 minit ke? Boleh ke tuan? 5 minit? Boleh? 5 minit? Boleh. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa pertanyaan. Kalau tak ada, okey. Kalau tak ada, tak apa. Okey, kalau sesiapa yang ada soalan bolehlah angkat tangan pun tak apa. Nanti kita hantarkan mikrofon. Kita hantar ke meja. Okey. Mikrofon bergerak. Ustaz, kalau Ustaz, kita tunggu kejap Ustaz, macam mana? Adakah soalan? Metron Azizun di belakang sana mungkin. Nak saya sebutkan nama seorang-seorang ni? Okey, tak apalah. Kalau tak ada, okey, tak apa, tak ada masalah. Jadi kita insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa insya-Allah.
Untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada perhatian yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan kita doakan supaya kita dapat bertemu lagi lah di masa hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.